Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topik kita adalah mengenai sunat abad dan sunat hayat. Ustazah harap awak sudah siap sedia dengan buku teks pendidikan Islam tahun 3 dan juga buku aktiviti pendidikan Islam tahun 3. Okey? Okey. Ini adalah mengenai sunat hayat dan abad. Muka surat 92. Okey. Ada situasi yang mana seorang ustaz bersama muridnya. Okey. Ustaz bertanya, "Kenapa kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman?" Kemudian Luqman jawab ni, "Maaf ustaz, saya tidak hafaz doa kunut." Ustaz tanya lagi, "Luqman, perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat abad." Okey, murid-murid, dalam solat banyak sangat sunat, perbuatan, bacaan sunat. Yang wajib, yang rukun dalam solat, 13 rukun tu itu wajib. Ini kita sentuh tentang sunat. Apa sunat? Sayangnya Allah pada kita, banyak perkara sunat dalam solat. Okey, jadi sunat abad. Kita masuk antara perkara sunat dalam solat adalah sunat abad dan sunat hayat. Ini pecahan ini berdasarkan mana sunat yang lebih dituntut, mana sunat yang digalakkan. Okey, sunat yang betul-betul digalakkan adalah sunat abad, yang mana kalau kita tinggalkan bacaan atau perbuatan solat tersebut, mesti diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa kunut. Kalau terlupa ataupun tak tahu tinggalkan, kita sengaja tinggalkan, baca doa kunut. Okey, kemudian sunat hayat. Okey, sunat hayat. Sunat hayat adalah amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya membaca doa iftitah. Macam mana doa iftitah? Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi kathir. Okey, jadi apabila kita solat tak baca surah doa iftitah, sah solat. Dan kalau sengaja lupa pun sah, tak perlu buat sujud sahwi. Okey, cuma sayanglah pahala awak. Banyak itu adalah sunat penambah pahala kita. Okey. Jadi kita tengok sunat abad terbahagi kepada 6. Pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Okey, duduk tahiyat, duduk pun dapat pahala sayang. Jadi duduk dan membaca tahiyat awal sunat. Kemudian membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun sunat. Okey, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad. Kalau bacaan yang ada ali, itu adalah ahli-ahli keluarga Nabi Muhammad. Membaca doa kunut pada solat subuh, berdiri. Berdiri pun sunat. Berdiri semasa membaca doa kunut. Okey, katakanlah murid-murid tak hafal lagi doa kunut. Okey, jadi berdiri sahaja. Berdiri ikut perbuatan, awak dapat pahala juga. Okey. Kalau awak ingat Allahumma dihni fi man hadait, baca je tu dulu. Asalkan berdiri, buat perbuatan tu dan dapat pahala. Okey. Cuma awak tak baca habis, awak kena buat sujud sahwi lah. Digalakkan, bukan berdosa, digalakkan. Tak buat langsung pun tak apa, tak buat sujud sahwi pun tak apa, sebab digalakkan. Okey, yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Okey, jadi waktu dalam kunut pun ada selawat. Okey, jadi ini semua adalah sunat Al-Quran yang digalakkan, tak buat baca sujud sahwi.
Sujud sahwi nanti kita masuk macam mana bacaan dia. Kita masuk dulu pembahagian sunat hayat. Yang mana sunat hayat, kalau sunat abad disekalikan sebab perbuatan dengan bacaan dia tak banyak. Jadi sekalikan semua. Okey. Tetapi sunat hayat ni banyak, sebab tu dia bahagikan sunat hayat perbuatan dan sunat hayat bacaan. Okey, sunat hayat perbuatan nombor 1, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun semasa tahiyat awal. Macam mana? Allahu akbar. Okey. Jadi itu sunat. Awak tu rokok, awak angkat macam takbir. Itu sunat. Okey, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Itu pun sunat. Okey. Kemudian melihat ke tempat sujud. Sunat. Duduk iftirash dan duduk tawaruk. Duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat akhir, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Okey, itu pun sunat. Okey, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Itu pun sunat. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Itu pun sunat. Okey. Kemudian sunat hayat, ini perbuatan. Kita selalu buat, banyak pahala. Awak solat, awak ikut buat perbuatan ni, memang banyak pahala dapat. Okey, sunat hayat dari segi bacaan, melafazkan takbiratul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Takbiratul intiqalat, Allahu akbar. Kemudian awak rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tak masuk lagi sami Allahu liman hamidah pun ada. Okey. Membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey. Kemudian baca surah Al-Fatihah. A'udzubillah itu adalah sunat. Kemudian selepas baca Al-Fatihah, amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin tu pun sunat. Pasti buat benda sunat yang mudah, tolong jangan tinggalkan. Itulah orang kata cebisan-cebisan pahala kita nak membantu kita di akhirat. Okey. Dan membaca doa iftitah tadi yang saya dah sebut, Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira. Itu sunat. Pun juga sunat hayat. Membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Selepas baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, awak nak terus rokok. Okey, terus rokok. Tak baca pun surah pilihan apa-apa, surah Al-As ke apa, tak baca. Boleh ke? Boleh. Itu sunat sahaja. Tapi awak kena ingat, itu adalah pahala tambahan kita, sampingan kita buat sahaja, tak susah. Sekurang-kurangnya awak baca. Kalau awak nak cepat sangat, baca je surah pilihan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Boleh. Lepas tu awak terus rokok. Allahu akbar. Boleh tak? Boleh. Boleh. Walaupun orang kata satu kalimah tu Yasin. Tapi janganlah awak baca satu kalimah tu Qul huwallah. Dah tak boleh. Dia kena habis ayat tersebut. Yasin. Itu ayat pertama surah Yasin. Habiskan ayat. Okey. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat maghrib, subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Maksudnya menyaringkan ni maksudnya baca kuat-kuat. Untuk orang lelaki, orang perempuan tetap membaca sekurang-kurangnya telinga awak dengar. Telinga awak dengar, sebenarnya awak bisik pun sebenarnya telinga awak boleh dengar ya perempuan. Okey, jadi rakaat pertama yang kedua. Kalau sebelum ni, sebelum pandemik COVID ni, siapa yang pernah pergi masjid, awak mesti perasan. Solat subuh, imam akan
baca surah Al-Fatihah kuat-kuat. Maghrib pun sama, Isyak dan Jumaat. Cuma Zuhur dan Asar imam akan perlahankan. Bukan tak baca langsung, perlahankan suara, tak menyaringkan. Dia baca pelan-pelan sahaja. Okey. Jadi dah terbuka mana tadi muka surat kita. Okey, kita tadi tajuk ibadah. Okey, seterusnya adalah membaca tasbih ketika rokok dan sujud. Tasbih mana pula ni tiba-tiba? Tasbih yang biasa kita buat. Subhan. Subhan tu adalah bacaan tasbih sayang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu rokok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu sujud. Itu pun sunat. Okey, kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rokok. Okey, kemudian membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni. Itu doa tau, doa. Awak hafal mesti buat. Memang sunat tapi buat. Itu ada doa. Rabbi firli, ya Allah Tuhanku. Rabbi firli warhamni, rahmatilah aku. Wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini warzuqni, berikanlah aku rezeki. Itu doa. Baca sungguh-sungguh. Awak akan berjaya nanti. Okey, membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah itu apa? Kama sallaita ala Ibrahim. Dalam tahiyat akhir itu adalah selawat Ibrahimiyah sampai fil alamin innaka hamidun majid. Itu sunat tapi tolonglah jangan tinggal perkara sunat yang mudah ini. Dan yang ke-10 memberi salam. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama tu wajib, yang kedua tu sunat. Okey. Kemudian kita terus ke bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu sujud sahwi. Cara sujud sahwi nanti Ustazah tunjuk macam mana cara sujud sahwi. Okey. Jadi untuk kerja awak buat daripada muka surat berapa ni? Saya tengok. Okey. Daripada muka surat 90. Buku aktiviti 90. Okey, 90 ini. Okey, pengertian sunat sunat apa? Amalan apa? Amalan sunat. Ini jawapannya. Yang amat dituntut jika ditinggalkan perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, pengertian sunat hayat. Apa pengertian dia? Adalah amalan sunat yang dituntut jika apa? Ditinggalkan, tidak perlu apa? Tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, itu pilihan jawapan dah ada Okey, kemudian yang ni. Ini awak kena nyatakan ini perbuatan apa. Contohnya At-tahiyatul mubarakatuh. Bacaan tahiyat awal. Allahumma dini fi man hadid. Ni apa? Okey, ini adalah doa kunut. Okey. Rabbi firli warhamni. Wajiburni. Ini adalah duduk antara dua sujud. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah selawat ke atas Nabi. Wa ala ali, kan Ustazah ada sebut ali Muhammad adalah ahli-ahli keluarga. Selawat ke atas Nabi, selawat ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang ni awak kena nyatakan. Okey, contoh membaca doa iftitah sunat hayat ke sunat abad. Tulis sunat abad ataupun hayat. Okey. Dan yang terakhir, ini sebenarnya lebih kurang macam tadi. Duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud hayat ke abad. Kalau abad, okey, dituntut sujud sahwi. Tidak dituntut ni sunat hayat. Jadi ini gariskan sini. Membaca takbiratul intiqal itu tidak dituntut sujud sahwi sini. Okey.
Okey, gariskan. Okey, boleh rujuk buku teks juga. Okey, itu saja kerja untuk hari ini. Ada beberapa muka surat. Lagi nanti kita ni lah. Kita akan buat di waktu yang seterusnya. Okey, itu saja untuk tahun 3 hari ini. Kita jumpa di kelas akan datang. Assalamualaikum.